Okey Adeline, dari bola sepak kebangsaan kita beralih ke bola sepak tempatan pula sebab pendatang baru Liga Super 2021, Penang FC terlepas peluang lebih awal berada dalam kelompok 3 terbaik apabila hanya membawa pulang satu mata dari Stadium Majlis Bandaraya Petaling Jaya menentang PJ City pada Ahad. Ketua jurulatihnya Thomas Truka akui ia berpunca daripada kesilapan anak buahnya sendiri selain memuji PJ City bukan calon-calon pasukan biarpun tiada pemain import. Laporan Shakira Zulkifli. Penang berpeluang berada di tangga ketiga Liga jika mereka berjaya mengutip 3 mata dalam aksi ke-9 Liga Super. Peluang ini hadir buat skuad Harimau Kumbang selepas Kedah hanya seri 1 sama ketika berkunjung ke Perak pada Sabtu. Perebutan semakin sengit kerana semua pasukan pasti mahu sasar berada dalam kelompok 3 terbaik untuk menempah slot di pentas Asia tahun depan. Menurut Truka, biarpun tercicir kesempatan tersebut, sebagai pendatang baru mereka perlu bersyukur dengan kedudukan semasa jika nak dibandingkan dengan pasukan lain yang sedang bergelut. We did not play well, and the decision making and execution in the last third was not good because there were other good chances or half chances, especially from the right side. Sheridan maybe could score another 2 goals. So I would not say hard luck. I would say the lack of decision making and to be more hungry. Sementara itu, PJ City mengekalkan rekod tanpa kalah di laman sendiri dan ketua jurulatihnya, P. Maniam, bangga dengan prestasi ditampilkan barisan pemain sekurang-kurangnya mampu mengembalikan semangat mereka selepas tewas 3-0 kepada JDT. Apatah lagi dalam babak pertama perlawanan, Maniam menjelaskan PJ City lebih banyak mengasak ke kubu pasukan pelawat. Kalau kita tengok first up, attacking area, Penang masuk 7 kali saja. So it is a good attacking. Kita punya build up bagus and we score goal dengan Mahali dan juga Ruwendran. But separuh masa kedua kita tak berapa fokus second half. Dalam pada itu, larian pantas, kelincahan serta kawalan bola yang baik dimiliki Al-Hafiz Harun menjadikan namanya meniti di bibir peminat bola sepak tempatan selain antara tonggak utama buat Penang FC. Biarpun pemain berusia 27 tahun berkenaan bermula lewat dalam kancah Liga Bola Sepak Profesional, dia tekad untuk membuktikan kemampuan sebenarnya dan enggan hanya sekadar dikenali pada musim ini sahaja. Bagi saya itu satu penghargaan untuk saya sebab orang nampak bakat saya. Tapi apa yang head coach dan assistant coach dia nampak dalam saya dari segi bakat diri saya dan saya tak sia-siakan peluang yang coach berikan pada saya untuk beraksi dalam atas padang lah. Itu satu cabaran dalam karier saya sebagai satu permulaan lah. Apa yang orang fan-fan penyokong meminati bakat saya, bagi saya syukur alhamdulillah lah apa yang mereka melihat terhadap permainan saya. Ini pun best. Selangor bangkit dari ketinggalan untuk membenam cabaran Melaka United 3-2 dalam aksi ke-9 Liga Super di Stadium Hang Jebat pada Ahad. Ini merupakan kali pertama gergasi Merah Kuning mencatatkan 2 kemenangan berturut-turut musim ini dan meletak skuad kendalian Carsten Netzel di tangga kelima. Percaturan pengendali Selangor, Carsten Netzel membawa masuk Muhairi Ajmal dan Syahmi Safari nyata merubah nasib pasukannya untuk bangkit mengatasi Melaka United. Muhairi dan Syahmi dimasukkan ketika pelawat ketinggalan 1-2 dan kedua-dua pemain itu memberikan impak buat Merah Kuning apabila Muhairi menjadi arkitek kepada gol penyamaan yang dijaringkan Ifadayo, manakala Syahmi muncul wira dengan gol kemenangan. Rasanya apa yang coach cakapkan adalah bagi personally dekat saya sendiri pun yang dia nak saya join to attack, dan dalam pada masa yang sama dia cakap jangan lupa defend dekat bawah lah. So memang time masuk tu pun dalam fikiran saya ialah kita dah ketinggalan 2-1 dan apa yang kita boleh buat adalah kita kena all out attack untuk kita dapatkan gol lah. Itu yang paling penting. So even kalau sebelum ni pun saya skor sebab saya banyak 2018 saya banyak jaringkan gol sebab saya banyak main attacking. So masa lawan Melaka juga saya skor 2 gol. 2018 2019 saya skor lawan Melaka juga. Alhamdulillah 2021 ni rezeki saya dapat first goal ketika bertemu dengan Melaka lah, alhamdulillah. Carsten Netzel teruja dengan reaksi positif yang ditampilkan anak-anak buahnya bagi memastikan Selangor pulang dengan 3 mata penuh. We had really good substitutes today. That means
if you don't start or if you are not in the starting line, you have to be focused for the game, and that's sometimes not so easy for the boys. But today they did it well. Also the last two games they did it well. All substitutes, all the players they not come in. It was a team on the field and next to the field, and that's very important. And I told it. Maybe it's boring for you. I told it after each single game we need all players, and today we could see it again. Bagi pengendali Melaka United, Zainal Abidin Hassan, kekalahan ini amat perit untuk ditelan terutamanya selepas menyaksikan tuan rumah 2 kali memimpin perlawanan. Namun kepincangan di barisan pertahanan terutamanya di separuh masa kedua memaksa skuad Hang Tuah itu berputih mata. Pengendali berusia 59 tahun itu turut mengakui masih banyak yang perlu dilakukan oleh pasukannya jika mahu kembali meraih kemenangan bertemu Perak selepas ini. Amat mengecewakan kekalahan 2 kali turut di tempat sendiri. Walaupun 2 kali kita mendahului, tapi kelalaian yang berlaku di last 10 minit membawa padah pada pasukan Melaka. Separuh masa pertama mereka bermain dengan baik. Walaupun pasukan Selangor menyamakan kedudukan, kita masih lagi menunjukkan mutu permainan yang baik. Dapat gol yang kedua, tetapi selepas dua sama tu nampak pemain kita dah sedikit hilang tumpu. Jadi sebab tu saya selalu tekankan disiplin hingga saat terakhir amatlah penting. Bagi saya boleh katakan kita melepaskan gol yang mudah di 2 gol yang terakhir itu. JDT semakin melebarkan kedudukan dengan kelebihan 5 mata ke atas Terengganu, sementara Kedah, Penang dan Selangor mempunyai perbezaan mata yang kecil di mana kedudukan 5 terbaik ini pasti akan berubah. Memang cukup menarik, memang best. Macam drama, banyak bangkit, kebangkitan apa semua kan. So hari ni kita ada special ni lah. I punya first day dekat set baru. And terus ada analisis. Terus ada bukan 1 tapi 2. Sebab tu ada lagi special sebab seorang ni first time dia. Dia pun first time buat penampilan sama dengan Adeline sekali. First time tampil di set baru, dia pun buat penampilan pertama untuk membuat analisis bersama dengan kami. So of course topik kita adalah bola sepak tadi. So siapa nak tanya soalan dulu? Ni Izwan lah, kita bagi Izwan punya debut hari ni. Dan Syakira ni dah kira otai dah. Dia dah otai dah dekat sini. Semua kenal dia. Siapa tak kenal dia? Badminton dia, bola pun Squash dia, pun dia kan? Squash pun dia. Okey, Izwan. Welcome. Terima kasih. Di set baru. Okey, nak tanya pasal game tentang Selangor dengan Melaka kan. Sebab Selangor bangkit. Jadi apa pada pendapat Izwan yang merubah corak permainan Selangor semalam? Apa dia punya main ingredient, resepi dia? Saya rasa percaturan daripada Nezar menjadi semalam, terutamanya di separuh masa kedua. Pertukaran yang dilakukan memasukkan Hakim Hassan dan juga Mukhairi Ajmas serta Syami Safari. Itu yang menjadi kunci. Mukhairi membuat 1 assist untuk gol penyamaan, Syami dengan gol kemenangan. Jadi sebaliknya Melaka apabila keluarnya Kumaran, nampak mereka agak pincang, terutamanya di bahagian serangan. Itulah rahsia kebangkitan Selangor. Okey, and satu lagi aksi yang cukup mencuri perhatian adalah di antara Penang dan juga PJ City. PJ City ni sentiasa dapat coverage, sentiasa dapat perhatian peminat because of their no import players punya tu lah kan. Tapi disebabkan Penang ni dia terlepas peluang nak dapat top 3 since dia hanya draw dengan pasukan PJ City ni. So macam mana peluang mereka untuk terus try nak dapatkan top 3 tu, Syakira? Adakah semakin pudar, adakah semakin sukar selepas ni? Okey Dayang, sebenarnya pertemuan Penang dengan PJ City ini merupakan pertemuan yang peluang dia sangat cerahlah untuk Penang memintas Kedah yang berada di tempat ketiga Liga. Tapi kalau kita tengok, Penang ni tiada masalah dia punya performance. Cuma ada satu benda yang perlu diperbaiki di mana prestasi mereka ketika berdepan dengan pasukan bukan pilihan. Contohnya Penang ketika lawan UiTM seri 0-0, lawan dengan Sabah pun seri 1 sama. Tetapi kalau menentang pasukan pilihan, contohnya macam Penang menang ke atas Selangor, menang ke atas Melaka, mereka berkebolehan untuk menentang pasukan pilihan. Tapi kalau kita tengok selepas macam ini Giant killer lah. Yes. Belumlah Giant sangat sebab JDT. Tapi kalau JDT baru dia boleh kira betul-betul kan, yang tu amazing. Okay, so since dah terlepas peluang
perlawanan pada semalam. Selepas ni dia akan bertemu dengan Pahang, which is tim yang struggle juga. Tempat ke-11. Ini masalah mereka. Mereka perlu perbaiki start daripada lawan Pahang ni lah. Tapi kita tak boleh nak cakap juga sebab Kedah berdasarkan prestasi dan kedudukan, 2 perlawanan tanpa kemenangan, saya percaya yang Kedah pasti mahu bangkit untuk kembali mengutip 6 mata sebab selepas ni dia akan lawan dengan KL dan Melaka. So on paper memang tak ada masalah untuk mereka. Sebelum bertemu Terengganu dan Perak, Kedah juga 4 game straight menang. So kita tengok memang Kedah ni kuatlah. Tapi macam mana pun, Penang akan melawan Terengganu nanti. Itu akan menjadi penentu. Itu mesti sebab Terengganu kan dalam number 2 sekarang. Dan Penang berkebolehan untuk menang dengan pasukan pilihan. So kita boleh lihat macam mana diorang maybe boleh lakukan surprise nanti kan. Tapi itu je lah, saya setuju dengan Penang pendapat Shakira. akan menjadi penentu top 3 untuk pusingan pertama. Nak tambah, kan nak tambah. I dah Dia nak tambah. Mesti nak tambah. Tak, sebab Ed kata Penang macam giant killer. Tapi kalau saya melihat Penang, mereka sebenarnya nak menjadi giant, sebenarnya bukan giant killer. Tapi kena kill giant dulu sebelum dia giant. Sebab kalau based on reputasi tahun ni, Persembahan Penang, mereka hanya kalah dengan JDT saja. Kan? So mereka tak pernah tewas kat laman sendiri. Dan saya rasa kalau seperti mana kata Dayang, kalau dia berjaya untuk menang dengan Pahang, itu akan menjadi moral boost untuk dia orang bertemu dengan Terengganu nanti. Itu something yang diperlukan sebenarnya kan. Bukan hanya memintas Kedah tapi Terengganu juga. Tapi dia macam surprise package tau Penang ni. Tahu ada. Sebab liga ni kita macam tak ada bagi pun expectation sangat macam kita. Semua macam fokus kat Selangor, kat KL. Tiba-tiba Penang macam surprise. So mungkin itu tak ada tekanan lah untuk Penang kan. Sepatutnya tak ada tekanan. Kita bagi tekanan lah macam like Penang. Where are you? Tunjukkan dirimu yang sebenar kan. Okay. Izwan. Izwan ada cerita tadi kan sebelum kita di set ni tentang 2 rekod berbeza. Betul. Antara Selangor dan Melaka. Dia memang macam terbalik kan? Terbalik. Melaka, mereka menjaringkan 12 gol musim ni, 9 daripadanya datang di separuh masa yang kedua, termasuk 1 gol semalam. Which is saya bertanya kepada Jana Abidin Hassan, adakah pasukannya lambat panas ke kalau ikutkan kepada base pada rekod mereka ni. Tapi kalau dapat diperbaiki rekod ini, kalau separuh masa pertama mereka lebih tajam, sebab semalam pun mereka Melaka lebih baik daripada Selangor. Banyak peluang yang dihidang, yang tercipta, gagal diterjemahkan kepada jaringan. Manakala Selangor pula, kalau dia berjaya memperbaiki pertahanan mereka, 13 jaringan, kalau tak silap saya 13 gol dilepaskan oleh Selangor musim ni, 9 di separuh masa yang kedua. Kan, itu yang terbalik tu. Kan? So kalau Selangor juga berjaya memperbaiki cara mereka bertahan terutamanya di separuh masa yang kedua, tak mustahil untuk Selangor mengejar 4 pasukan yang berada di atas. Tapi nampaklah sekarang Selangor semakin serasi. Kastan semakin serasi dengan Selangor. Dia pandai suntikkan DNA yang dia hendaki ke dalam pasukan Red Giants. Take time sikit tapi sekarang dah getting there lah. Yes, kita boleh lihat macam mana ada improvement pada pasukan. Okey, saya still nak bercerita juga tentang pasukan Penang sebenarnya. Tapi kita cukup masa lagi ke tak rasanya? Nak cerita tentang Penang, tentang Melaka ni. Tapi I don't know, cukup masa tak? Producer kata tak. Hello, dia baru jawab. Tak apalah, producer dengki. Kita simpan. Kita akan buat comeback, Shakira akan buat comeback, Izwan akan buat comeback, Melaka atau Selangor, and you Penang. Yes. You Penang girl sekarang? Penang girl. Squash girl, Penang girl, everything girl. Okay, thank you so much Shakira, thank you kepada Izwan. Atas input yang sungguh lengkap daripada anda berdua. Kita nak berehat ya, Adeline. Okey, so, kita rehat. Jangan ke mana-mana Bola sebab lagi. ada lagi cerita. Cerita Bola apa? lagi.